Baiklah ya, jadi pagi ni kita teruskan semula dengan kemahiran bertutur, kelas yang belum lakukan ujian lisan. Tak sempat hari Selasa hari tu ialah 5 lambda dan 5 beta. Okay, lambda dan beta, jadi cikgu minta kamu buka kamera untuk 5 lambda nama-nama. Okay, 5 lambda Ayu buka kamera ya. Adina, Lavanya, Faik, Denny Chong, Firas. Semua ada? Okay, bagus. Alhamdulillah. Wah, Faik handsome dengan blazer. Okay, semua ready Semua ada? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Firas mana Firas? 6. Daniel. Semua sihat ya? Ayu dah breakfast Ayu? Belum. Dina? Boleh makan sambil-sambil ni? Sambil-sambil kita PDPR ni kamu boleh makan, no problem. Ya? Dah makan dah Dina? Dah. Okay, good. Daniel dah makan, dah breakfast? Dah. Dah, okay. Faik? Belum. Belum? Belum. Tak sempat lagi ya? Okay. Boleh nanti sambil-sambil ni kamu ambil lah makanan ke minuman Lavanya? Dah breakfast? Dah sarapan Lavanya? Dah cikgu. Okay, good. Okay, Firas mana Firas? Kamera? Firas? Bangun. Ya? Firas yang mengutip bacaan doa kita sebentar tadi, mana dia? Di manakah Firas? Jaya. Okay. Saya baru bangun. Saya gurau-gurau. Jaya. Okay, cepat. Cikgu tunggu. Cikgu tunggu kamu make up. Baiklah, seterusnya kelas beta. Sean. Ada tak Sean? Sean. Ada Sean? Di manakah Sean? Ada dia. Okay, good Sean. Buka kamera Sean. Nick Mai Shazwani. Ada tak? Nick Mai Shazwani. Okay, Shazani, Batrisha, Adam, Daniel. Tolong buka kamera. Sean buka kamera Sean. Sean dah sarapan Sean? Sean? Belum. Belum. Nanti sambil PDPR boleh makan-makan. No problem Okay, Nick ada Sean. Nick, kawan kamu. Shazani, Batrisha, Adam, Daniel ada? Okay, Firas tu. Cikgu rasanya saya seorang je. Beta kamu seorang? Ke tak masuk lagi? Tak bangun tidur lagi? Sean, tolong ni Sean. Tolong PM, tolong call ke? Boleh Sean? Kawan-kawan kamu tu, beta. Siapa beta dalam ni? Cikgu nampak ada Kendrick. Kendrick ada. Beta. Kendrick memang selalu ada Bagus Kendrick. Cikgu memang nampak dia every class dia tak pernah ponteng. Siapa lagi beta? Alright. Okay. Sedia sebelum kita mulakan kemahiran bertutur untuk kelas 5 lambda dan 5 beta. 5 beta ada Sean, tak apa. Okey, cikgu nak tekankan beberapa perkara. Perkara pertama tentang nilam tolong semalam cikgu dah upkan nama, cikgu dah naikkan nama mereka yang telah memasukkan data nilam. Okey, bagus. Nama-nama yang tersenarai itu ialah nama yang dah masukkan data nilam dan walaupun nama kamu dah ada, kamu boleh terus masukkan, terus key in data bacaan kamu supaya kamu dapat selain dapat ilmu, pastinya yang penting kita nak ilmu, selain daripada itu kita nak markah PJSK dan juga kamu secara tak langsung kamu dapat markah PBD markah PBD kamu, pentaksiran bilik rajah. Maksudnya pastikan kamu key in, kamu masukkan data nilam tu. Penting data nilam tu.
Okey, cikgu faham setengah orang, setengah daripada kamu ramai yang membaca kamu memang baca cuma kamu malas nak key in data. Cikgu faham tu, tapi tolonglah paksa diri untuk jadi rajin key in data tu. Ya, okey. Ramai antara kamu cikgu tahu kamu rajin baca. Kamu membaca ni apa-apa saja bahan termasuk online, offline, bahan fizikal, key in saja data yang kamu baca tu. Walaupun pendek pun kamu masukkan saja. Ya, okey. Jelas untuk key in data ni. Okey, macam kita buat presentation ni, kemahiran bertutur ni, kamu snap gambar, nanti kamu boleh masukkan dalam laporan. Ada satu bahagian dalam nilam tu untuk pembentangan. Jadi macam cikgu suruh kamu buka kamera ni, kenapa? Sebab supaya nampak muka kamu, bukti yang kamu ada melakukan pembentangan. Ya, macam minggu lepas Gamma telah melakukan pembentangan. Okey, hari ni lambda dengan beta jadi ambil gambar. Termasuk yang single yang cikgu soal secara terus macam Gamma hari tu Nurin kan, cikgu soal Nurin, Intan ke Nurin itu? Intan kan? Intan. Lepas tu hari ni Firaz bakal cikgu untuk bahagian individu Firaz hari ni, dan bahagian individu untuk beta Sean. Yang lain tu grouping. Jadi semua tu kamu boleh key in dalam nilam. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, selepas hari ini iaitu mulai minggu depan, cikgu akan agihkan tugasan untuk karangan. Okey, karangan. Okey, sekarang ni kamu dah tingkatan 5, kamu dah bulan 7. Okey, ini karangan merupakan komponen penting untuk markah kamu, markah SPM kamu ya. Kamu kena ingat markah karangan kamu 100, markah kertas 200, markah kertas 370 dan ada kemahiran mendengar. Cikgu rasa kemahiran mendengar kamu tak ada masalah. Yang berbanding dengan kemahiran bertutur, cikgu rasa kemahiran bertutur lagi susah berbanding kemahiran mendengar. Sebab kemahiran mendengar tu kamu hanya dengar dan kamu tulis jawapan. Yang penting kamu dengar elok-elok. Itu pun nanti mungkin ada masa kita boleh praktis, tetapi sebenarnya kemahiran mendengar ni macam sekarang. Macam sekarang kita ongoing kan. Contoh hari Selasa baru-baru ni cikgu terangkan kepada kamu, kemudian kamu jawab soalan kuis. Itu salah satu daripada kemahiran mendengar sebenarnya. Secara tak langsung sebenarnya kemahiran mendengar tu kita selalu buat dari semasa ke semasa. Dan yang lebih susah sebenarnya ialah kemahiran bertutur. Sebab tu cikgu buat khas kemahiran bertutur ni untuk kamu supaya kamu dari sekarang kamu dah realise situasi ni macam mana, kamu dah tahu, telah didedahkan bagaimana situasi kemahiran bertutur dan bagaimana kamu nak manfaatkan masa-masa yang ada ni untuk kamu bersedia dengan kemahiran bertutur ya. Bukannya kemahiran bertutur, besok nak kemahiran bertutur kamu bawa badan, besoknya tu kamu terus jumpa pentaksir, kamu nak bercakap memang payah ya. Mungkin kamu bercakap tu bukan bercakap dengan secara matang atau mantap. Jadi sebab tu cikgu buat sekarang supaya kamu lebih bersedia pada bulan 2 nanti ya. Okey, jadi karangan merupakan komponen yang sangat penting. Selalu kamu ada masalah penulisan karangan sebab apa? Sebab kamu kurang latihan. Jadi mulai minggu depan cikgu nak buat kamu menulis karangan. Apa yang cikgu akan lakukan, cikgu nak kamu berada dalam grup. Kamu akan pilih sendirilah kawan yang kamu nak. Okey, kawan yang kamu nak, cuma cikgu nak untuk kelas gamma, lambda, beta tolong beri cikgu senarai nama. Maksudnya dari sini dalam kelas kamu bagi nama pada penolong kamu. Okey, bagi nama pada penolong, kamu nak berada dalam grup siapa. Okey, Gamma, Kalisha penolong, kemudian Adina untuk lambda, beta penolong. Sean, siapa penolong Daniel? Adam Sean? Penolong kelas beta siapa? Denny Syaikal cikgu. Dia datang tak? Danish datang tak? Rasanya tak ada cikgu. Okey, cikgu minta Kendrick ada tak di situ? Okey, Kendrick masih tak ada mic Kendrick? Kalau boleh pastikan kamu ada mic untuk kita punya sesi PDPR ni. Okey, kamu pun tahu kita tak tahu sampai bila, jadi cikgu memang tekankan tentang ni kepentingan kamu berada dalam kelas sebenarnya. Selalu yang tak ada dalam kelas ni beta ni. Okey,
Jadi untuk tadi yang pertama cikgu dah cakap pasal nilam. Nilam tu kamu buat sendiri ya. Okey, yang kedua pasal pembentangan untuk karangan secara berkumpulan. Okey, satu kumpulan cikgu tetapkan cikgu tak nak ramai sangat untuk 3 ke 4 orang satu kumpulan, boleh? 3 ke 4 orang. Boleh tak? Setuju tak 3 ke 4 orang? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, 3 ke 4 orang. So Gamma ada 29. 29 jadi berapa kumpulan tu Gamma? Dengan 29 orang, kamu boleh bentuk berapa kumpulan? Sembilan. Betul? Lebih kurang. 9 kumpulan Maksudnya ada kumpulan yang 4 orang. Ya? Betul tak? Cikgu. Ataupun kita bentuk 4 kumpulan lah. Boleh 4 kumpulan, 4 orang lah, 4 orang. Boleh? Kalau 4 orang seorang 5. Okey. Boleh so maksudnya satu kumpulan ada 5 orang. 7, 4, 7. Maksudnya 6 kumpulan 4 orang, satu kumpulan 5 orang. Boleh Kalisha ada Kalisha? Ada cikgu. Okey, nanti cikgu nak segera, cikgu nak hari ni lah, kamu bagilah cikgu mungkin hari Ahad lah bagi, lambat sangat hari Ahad tu, hari ni lah kalau boleh hari ni, cikgu nak hari ni kumpulan bagi nama kumpulan je dulu. Okey, jadi masing-masing cikgu rasa lebih baik kumpulan tu terdiri daripada kawan-kawan kamu, kawan-kawan yang kamu boleh bekerjasama sama-sama. Okey, setuju tak? Ataupun kamu nak cikgu tetapkan? Nak pilih kawan sendiri ke nak cikgu Nak tetap? pilih cikgu, nak pilih. Okey, pilih Okey, pilih kawan. Better pilih kawan Kadang-kadang kamu tak ngam kan kalau cikgu pilih kan. Okey, Lambda 36 orang. Betul Dina? Lambda 36? Betul. Okey, Lambda 9 kali 4 36. Okey, 9 kumpulan. Semua 4 orang Okey. Jadi Lambda bagi nama pada Dina, ahli-ahli kumpulan kamu. Dan Beta. Okey, Beta ni special. Okey, Beta Kendrick, Sean. Tolong Kendrick dengan Sean, tolong kontak kawan-kawan kamu ni. Dan cikgu nak kamu, Kendrick, cikgu amanahkan Kendrick lah untuk bentuk kumpulan. Boleh Kendrick? 3 atau 4 orang Kendrick. Ya? Okey, pastikan nanti borang kehadiran kamu boleh kod. Kena boleh Kendrick, tak boleh kod-kod tu. Ya? Boleh Kendrick? Bentuk ni ajak kawan-kawan kamu. Sean, tolong kontak kawan-kawan. Kejut kawan-kawan kalau belum bangun tu, ataupun cikgu tak tahulah kelas kamu ni selalu tak hadir. Sedih je tengok kelas kamu ni. Ramai cikgu komplain kelas kamu ni. Susah sangat kalau awal, terutama kalau waktu awal pagi macam ni. Okey, itu. Jadi cikgu nak nama-nama ni cikgu nak hari ini. Boleh hari ini bagi kepada penolong ketua kelas kamu dan penolong akan bagi kepada cikgu. Boleh Okey. Itu perkara yang kedua. Dan perkara ketiga, cikgu nak pesankan kamu kalau boleh masuk kelas tu janganlah lewat boleh masuk awal, biasa sebaik-baiknya lah sebelum kelas Kalau 7.30, maksudnya 5 minit sebelum 7.30 tu kamu dah ada. Terima kasih tadi cikgu tengok pun ramai masuk awal dan ramai juga yang masih tak masuk, yang masih masuk lagi. Okey, tak apa. Baiklah, ada apa-apa soalan kamu nak tanya cikgu? Berkaitan nilam, karangan, ada apa-apa soalan lagi? Ada apa-apa soalan tak? Tajuk, okey, tajuk cikgu akan bagi dalam waktu terdekat ni. Cikgu akan agihkan berdasarkan nama-nama tersebut, nama-nama yang telah kamu beri tu. Okey, jadi ada lebih kurang 9 kumpulan 9 kumpulan yang paling ramai. Jadi maksudnya mungkin cikgu akan tengok macam mana tajuk yang cikgu akan bagi kepada kamu. Tajuk-tajuk karangan Okey. Konsep penulisan karangan
Okey, konsep penulisan karangan sama. Tibrab, imbakub dengan tibrab, imbakub dan juga apa, kecap. Ya, kamu guna konsep tu. Okey, kat mana kamu nak tengok, nak buat ulang kaji, cikgu dah ajar, kamu boleh tengok nota. Selain pada tu boleh buka YouTube dan cikgu bagi semula link YouTube, ya. Dan dalam YouTube cikgu juga, kamu tengok ada dua karangan, dua jenis karangan yang kamu boleh dapati. Satu karangan yang PDPR, ya, kamu ingat tak PDPR karangan khas tentang teknik menulis menggunakan imbakub, tibrab dan kecap, ya, bersama dengan Cikgu Alisa dan juga Cikgu Zuraida. Dan satu lagi Google Meet, iaitu untuk karangan kategori maksudnya kamu mungkin belum mahir menulis. Belum mahir menulis, kamu boleh guna yang Google Meet cikgu terangkan tu. Okey, yang tu mungkin sesuai untuk kelas-kelas beta. Kelas beta mungkin guna yang itu dan apabila kamu mahir, apabila beta dah mahir nanti, kamu boleh guna yang lebih advance, yang lebih teknik yang itulah yang YouTube lagi satu tu. Okey, ada dua teknik karangan dalam YouTube cikgu. Satu untuk yang lagi mudah. Maksudnya yang mudah tu kenapa? Sebab rangka telah disiapkan. Rangka telah disiapkan. Jadi kamu ikut je rangka tu, kamu hanya isi saja berdasarkan rangka tersebut. Tapi cikgu tak galakkan sebenarnya karangan macam tu untuk kamu dapat markah tinggi. Kamu bolehlah lulus, boleh dapat kredit, tak ada masalah. Tapi cikgu target semua orang mampu untuk dapat A+. Sebab tu dari sekarang cikgu nak kamu rajin menulis karangan. Kemahiran menulis sangat penting. In order kamu dapat A+. Okey, dapat Kenapa? Jadi sesiapa yang masih tak mahir menulis karangan, kamu boleh mula dengan teknik pasang siap. Dipanggil teknik pasang siap tu. Okey, ada dalam YouTube cikgu, Google Meet. Okey, dan sesiapa yang dah mahir, kamu nak buat ulang kaji, selain daripada kamu baca nota yang cikgu dah bagi, terutama Lambda, dari tahun lepas memang cikgu dah prepare kamu dengan penulisan karangan. Memang cikgu tekankan penulisan karangan sangat penting. Okey, selain daripada nota, kamu juga boleh buka YouTube. Buka YouTube, kamu boleh ulang kaji semula. Ulang kaji banyak kali, tak ada masalah dalam YouTube. Dalam YouTube yang PDPR tu. Okey, PDPR karangan. Boleh buka semula YouTube cikgu. Okey, ada masalah? Ada soalan? Cikgu mungkin tak, okey, konsep penulisan karangan. Okey, hari kita akan mulakan pembentakan pada hari Isnin. Konsep penulisan karangan, kamu bentang, bentang kamu baca. Okey, kamu bentang kamu baca, tetapi okey, special apa yang cikgu nak kamu buat untuk permulaan ini, cikgu nak kamu beritahu kawan di manakah contoh pendahuluan tu. Kamu baca dan kamu terangkan kepada kawan di manakah tibrabnya untuk bahagian pendahuluan. Kalau bahagian isi, cikgu nak kamu terangkan di manakah imbakubnya di situ. Faham? Jelas tak? Dan kalau penutup ataupun kesimpulan, cikgu nak kamu terangkan di manakah kecapnya. Cikgu tak nak kamu baca je karangan tu. Faham? Jadi di sini maksudnya kamu kena fahamlah teknik tu dulu. Teknik tibrab tu apa, imbakub tu apa, kecap tu apa. Kena fahamkan dulu teknik tu. Okey, boleh faham? Jelas? Dapat ke tak dapat? Ada soalan tak? Okey. Okey, Dina tak ada soalan. Bersedia maksudnya hari Isnin kita dah mulakan pembentangan. Okey, jadi cikgu harap hari ini dah ada nama kamu bagi pada cikgu, dan ketua kelas tolong bagi pada cikgu selewat-lewatnya malam ni juga Okey, alright Jelas dah pukul 8, jadi kita terus mulakan dengan kemahiran bertutur. Okey, kemahiran bertutur untuk kelas Lambda ialah temanya ekonomi, keusahawanan dan pengurusan kewangan. Cikgu minta kamu buka muka surat 17 OMG. Buku aktiviti OMG. Okey, kita mulakan dengan individu. Okey, kita mulakan dengan individu. Okey, sebelum tu cikgu minta seorang tolong bacakan muka surat 17 iaitu pantun berjimat cermat. Okey, cikgu minta siapa cikgu nak suruh ni? Lambda. Volunteer Lambda, siapa nak bacakan pantun tu?
Hazira? Hazira? Hazira ada tak? Hazira? Ada cikgu. Okey, Hazira tolong bacakan pantun. Hazira lambda kan? Ya. Okey. Bacakan pantun sebelum cikgu soal Firas. Yang lain dengar sebab cikgu tahu ada antara kamu masih tak ada buku OMG tersebut. Jadi tolong dengar betul. Ini dipanggil kemahiran mendengar. Ya? Okey. Silakan Hazira. Hazira ada buku Hazira? Ada cikgu. Okey, alright. Pantun berjimat cermat. Pokok pelepat, pokok keranji, petik berembang pagi Selasa. Berjimat cermat amalan terpuji, masa depan cerah sentiasa. Susun papan tempat rewang, jamuan makan bulan 8. Elok disimpan lebihan wang, buat bekalan masa depan. Dengan Cik Timah berjalan-jalan, beli halia di kedai Pak Kasa. Berbelanja, berhemat dijadikan amalan, hidup bahagia sepanjang masa. Buah pedada di dalam tangan, budak-budak mengait cempedak kalau ada wang simpanan. Pinjam tidak, hutang pun tidak. Pinjam tidak, hutang pun tidak. Hutang. Ya, ada G dalam tu hutan. Tolong tambah G dalam buku OMG tu. Ada typo kat situ. Baiklah, bersedia Firas? Kamu geleng kepala pun kamu kena jawab Firas. Mic buka. Itu. Okey, baik. Bersedia ya. Soalan pertama. Kenapakah kita perlu menyimpan lebihan wang? Kenapakah kita perlu menyimpan lebihan wang? Yang tu jarang kat kau tadi, kat kedua. Okey. Kita kena menyimpan lebihan wang untuk soalan cikgu tak apa tadi cikgu? Sekali cikgu, minta maaf cikgu, saya tak bersedia cikgu. Sekali. Saya tergagap sikit. Nanti waktu kamu berada dalam bilik pentaksiran, kamu kena dengar baik-baik. Dengar betul-betul. Tapi tak ada masalah, kamu boleh minta ulang semula. Boleh minta ulang semula, tak ada masalah. Katakan kamu tak jelas, kamu boleh minta ulang semula okey. Tapi sebaik-baiknya dengar dengan tekun lah, dengar fokus betul-betul. Tapi in case macam Firas kan dia tak jelas, kamu tak ada masalah, kamu boleh minta ulang semula okey. Cikgu ulang semula soalan. Kenapakah kita perlu menyimpan lebihan wang? Kita perlu menyimpan lebihan wang untuk supaya kalau dalam satu masa pada masa depan nanti kalau tiba-tiba kita macam sekarang ni kita telah melanda wabak COVID-19 iaitu pandemik yang sangat berbahaya dan sangat cepat merebak kepada rata-rata dunia ini lah. So, apa yang kita dapat lakukan jika kita menyimpan lebihan wang, kita dapatlah mengguna wang kita kiranya dipanggil wang simpanan lah. Kita dapat gunakan wang simpanan sekiranya kita terjejas daripada segi pekerjaan, sama ada kita dibuang kerja ataupun kita punya komisen hilang, tiada pendapatan. So kalau kita ada sebarang masalah ataupun kecemasan seperti kehilangan barang keperluan seperti makanan yang kita tak boleh putus bekalan makanan ni. So, jadi kita dalam masa sama kita telah bersedia dengan wang simpanan yang dengan wang lebihan yang kita simpan selama ni untuk menggunakan pada masa akan datang. Macam sekarang ni kita telah dilanda wabak COVID-19, mungkin ada setengah penduduk yang telah hilang daripada pendapatan dan akan menggunakan wang lebihannya dengan sebaik yang mungkin. Begitu. Okey Firas, jawapan bagus tapi sebenarnya untuk soalan 1 dengan 2, soalan tu kamu jawab berdasarkan petikan Firas. Aduh, saya memang suka cakap. Jadi maksudnya kat situ salah jawapan kamu. Kena bagi jawapan berdasarkan petikan. Faham?
Usaha petikan. Ya. Okey. Dia kata, tak apalah. Teruskan. Apa jawapan dia sepatutnya dalam petikan? Ikut jawapan dalam petikan. Jawapan petikan ni dia cikgu tengok cikgu. Okay. Jawapan dalam petikan Okey, ni. cikgu ulang balik semula. Pantun ni sebenarnya, soalan ni sebenarnya merujuk kepada pantun rangkap 2 cikgu dengan baik-baik. Susun papan tempat rewang jamuan makan bulan 8. Elok disimpan lebihan wang buat bekalan masa depan. Okey, soalan cikgu, kenapakah kita perlu menyimpan lebihan wang? Okey? Kita perlu menyimpan lebih wang untuk macam yang telah dinyatakan dekat rangkap 2 ni, pantun jimat cermat. Kita perlu menyimpan lebihan wang untuk masa hadapan, untuk buat bekalan masa hadapan. Yes, okey, itu jawapan sepatutnya itulah kamu kena ikut dalam petikan. Itu maksudnya kan cikgu dah terangkan hari tu untuk sesi individu soalan pertama, kedua berdasarkan petikan. Jadi kat situ kemahiran membaca kamu sangat penting. Kamu cikgu kata hari tu, ingat tak penerangan cikgu waktu dalam bilik kuarantin tu, kemahiran membaca sangat penting. Jadi bila kamu masuk tu, kamu dah tinggalkan bahan kamu dalam bilik pentaksiran tu, kemahiran lisan kamu. Jadi kamu dan juga kemahiran mendengar kamu di situ okey, Firas. Jadi soalan pertama jawab berdasarkan petikan Okey, soalan kedua. Soalan kedua ni pun masih berdasarkan petikan. Okey, ini berdasarkan rangkap 4. Apakah yang akan berlaku kalau kita ada wang simpanan? Apakah yang akan berlaku kalau kita ada wang simpanan menurut rangkap 4? Okey, apa jawapan dia? Okey, apa yang akan berlaku kalau kita ada wang simpanan? Kalau kita ada wang simpanan, kita akan dapat elak daripada kita berhutang. Yes, okey, ada lagi satu. Kita akan dapat elak daripada kita berhutang maupun kita meminjam kepada sesiapa yang maupun kita akan meminjam. So kita elak daripada peminjam dan elak daripada berhutang dengan orang lain. Yes, okey, bagus. Okey, tepat jawapan tu. Okey, soalan nombor cikgu bagi 3 soalan je Okey, pada pendapat kamu, bagaimanakah cara terbaik untuk kita berjimat cermat? Ini soalan pendapat. Kalau soalan pendapat ni, barulah kamu tak payah ambil daripada petikan. Pada pendapat kamu, bagaimanakah cara terbaik untuk kita berjimat cermat? Maksudnya langkah lah ni. Pada pendapat. Orang saya dia sangkut. Lain slow sini. Cikgu, suara cikgu slow. Saya tak, sini line slow, dia sangkut-sangkut. Ya, okey, soalan cikgu. Minta maaf yang lain Minta maaf. Tak ada masalah Ya, ini normal normal. Tak perlu minta maaf pun, normal line bab-bab line tu di luar kawalan kita Okey, soalan cikgu, pada pendapat kamu bagaimanakah cara terbaik untuk kita berjimat cermat? Okey. Pada pendapat saya, langkah-langkah yang terbaik untuk kita berjimat cermat dengan keadaan yang sekarang ni adalah mewujudkan amalan sikap menabung. Kerana apa kita kena mewujudkan amalan sikap menabung? Supaya pada suatu masa yang akan datang, jika kita ada kecemasan seperti berlaku kemalangan daripada ahli-ahli keluarga ataupun kita diri sendiri, dalam masa yang sama kita telah bersedia untuk menggunakan wang simpanan kita, iaitu wang yang telah kita menabung daripada dahulu sehingga kini. Kita telah bersedia untuk menggunakan wang simpanan tersebut untuk membayar bil-bil ataupun kos-kos yang telah kita alami dan telah kita dapatlah daripada kemalangan tu. So jadi selain daripada kemalangan juga, kita juga dapat lihat seperti sekarang dengan keadaan sekarang, wabak COVID-19 yang semakin berleluasa ini telah menjejaskan ramai penduduk, masyarakat, individu-individu dan ramai yang telah dibuang kerja. Dibuang kerja kerana kurang jualan lah kan. Kerana kurang jualan, kerana terjejas lah. Kerana kita terjejas daripada
segi ekonomi kita menurun dan setengah pekerja telah dibuang kerja kerana wabak COVID-19 dan pekerja itu individu itu akan menggunakan wang simpanan yang dia telah menabung untuk buat sementara waktu untuk mencari kerja lain ataupun untuk cara hidup dan keluarga dia lah untuk kita pada masa sekarang ni. So jadi itulah daripada saya pendapat saya. Okay, terima kasih. Jadi poin kamu cara terbaik untuk berjimat cermat apa dia? Amalan menabung tadi tu. Satu saja, amalan menabung saja. Poin kamu amalan menabung saja. Amalan menabung. Satu poin lah. Dia baik. Satu. Okay. Alright. Jadi untuk individu, kalau macam cikgu beritahu kamu, okay, terima kasih Firas. Kalau untuk individu, soalan pendapat ni kamu boleh bagi 2-3 poin, tak ada masalah. Boleh bagi 2-3 poin. Tapi kalau untuk kumpulan, kamu sebaik-baiknya 1 poin, satu orang 1 poin tetapi berserta dengan huraian dan juga huraian dan juga ni lah contoh-contoh yang relevan Okay, dapat Okay, katakan kalau ada masa baru kamu boleh tambah lagi poin kamu seterusnya. Katakan kan cikgu kata untuk kumpulan kan ada 13 ke 15 minit kan. Jadi setiap seorang 1 poin berserta huraian dengan contoh. Lepas tu kamu dah rotate semua kawan, katakan pentaksi tengok ada masa. Dia bagi peluang lagi untuk kamu bercakap. Masa tu kamu masa tu boleh bagi poin baru kamu. Okay, faham jadi maksudnya semua ada backup plan lah kat situ, ada backup point kat situ. Okay, dapat itu yang cikgu nampak untuk soalan pendapat ni. Firas bagi satu isi tapi dia telah memberi huraian dengan jelas lah. Okay, ada pantun Firas? Firas, ada pantun? Ya, saya. Pantun ni 2-3 kecil. Ada. Okay, pantun berkaitan ekonomi. Ya, dengar ya semua rakan-rakan. Minta maaf kalau ada buat kesilapan. Okey. Pantun yang saya nak beri pada pagi ni, dengarlah. Tentang berjimat cermat lah kan. Pergi ke belukar memasang pukat. Pulangnya lewat di hujung petang. Jikalau sentiasa berjimat cermat, rezeki secupak terasa segantang. Wah, maksudnya ada maksud. Okey, maksud. Okay, maksudnya sekiranya kita mengamalkan sikap berjimat cermat, rezeki yang diperoleh akan bertambah dan dari semasa ke semasa. Okey, bagus. Marilah kita sama berjimat cermat. Okey, terima kasih Firas. Bagus, cantik, mantap pantun tu, menepati dia punya rima pantun. Semua tepat. Pembayang, pemaksud semuanya mantap, bagus. Okey, good. Tahniah Firas. Okey, baiklah kita pergi kepada sesi berkumpulan. Okey, bersedia sesi berkumpulan. Cikgu minta ketua kumpulan nyatakan tajuk kamu. Ya, cikgu. Kamu dah bagi cikgu tajuk itu, cikgu kalau tak silap cikgu, tajuk kamu langkah-langkah untuk menyelesaikan hutang, betul? Ya, cikgu. Okey, baiklah dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Cikgu Julia dan rakan-rakan saya. Pada hari ini, kumpulan kami yang mewakili saya, Ayu Farha Kristina, Lavanya, Faid, Daniel Chong dan Ardina akan membentangkan tema tentang langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah hutang. Pada pendapat saya, cara terbaik untuk mengawal hutang ialah dengan menganalisis tabiat perbelanjaan kita dan mengenal pasti semua perbelanjaan yang tidak diperlukan. Sebagai contoh, dalam tempoh masa sebulan, kita boleh menghasilkan satu belanjawan peribadi di mana kita boleh merekodkan setiap sen yang dibelanjakan, termasuklah apa yang dianggap sebagai perbelanjaan kecil seperti makanan ataupun tiket wayang. Melalui cara ini, kita dapat melihat dengan jelas perbelanjaan dalam tempoh sebulan dan bagaimana kita boleh mengurangkan perbelanjaan yang tidak sepenting mengikut statistik yang telah disediakan. Seterusnya, kita boleh menghasilkan sebuah senarai yang mewakili kewajipan hutang dan faedah yang telah dikenakan untuk setiap pinjaman tersebut.
kita boleh menyusun dengan cara yang lebih sistematik dengan menyusun mengikut kadar faedah dari tertinggi sehingga terendah. Selain itu, cara lebih baik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kewangan, kredit dan skor kredit adalah untuk mendapatkan dan menyemak laporan kredit yang penuh. Contohnya, laporan MyCTOS Score penuh akan memberikan kita gambaran menyeluruh mengenai kesihatan kredit dan memberi gambaran mengenai kedudukan kita di mata bank dan peminjam. Kesannya, langkah-langkah tersebut dapat memudahkan kita melihat di mana kita boleh mengurangkan perbelanjaan bulanan kita supaya tidak diperangkap dengan beban hutang. Apakah pendapat awak, Lavanya, terhadap masalah hutang di negara kita? Langkah kedua yang perlu kita ambil ialah mengelakkan diri daripada membuat hutang yang baru, terutamanya hutang yang melibatkan kad kredit. Kerana hutang yang dikenakan kadar faedah yang paling tinggi seperti hutang kad kredit adalah hutang yang paling membebankan kita. Bayar hutang mengikut tarikh yang ditetapkan, langkah ini adalah perlu kerana kita akan dikenakan denda lewat jika bayaran dilakukan selepas tarikh yang ditetapkan, tidak kira jenis hutang. Dengan cara ini, kita akan dapat mengurangkan jumlah baki pinjaman. Apabila jumlah baki pinjaman rendah, jumlah bayaran untuk faedah juga turut berkurangan. Oleh itu, kita dapat mengurangkan hutang dalam masa yang lebih pendek daripada tempoh asal. Atas arahan Bank Negara Malaysia, hampir semua bank di Malaysia pada waktu ini telah memberi insentif kepada individu dari segi mengenakan kadar faedah yang lebih rendah, iaitu diskaun kepada mereka yang mempunyai disiplin dan membayar hutang kad kredit mengikut jumlah minimum selama 12 bulan berturut-turut. Jadi kita perlu ambil peluang diskaun ini dan membuat bayaran pada tarikh yang ditetapkan setiap bulan. Seterusnya saya serahkan kepada Faik. Langkah yang ketiga yang boleh diambil untuk menyelesaikan masalah hutang ini kepada golongan-golongan muda adalah dengan mencari jalan untuk mencari jalan untuk meningkatkan pendapatan dengan membuat perniagaan online, menjadi guru tuition ataupun menjadi pemandu Grab boleh meningkatkan pendapatan. Anda hanya perlu menjadi berdisiplin dan gigih untuk membuat pekerja tersebut, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika anda minat dalam bidang, jika anda minat ke arah saham, anda boleh membuat saham kepada peniaga yang membuka saham seperti syarikat AirAsia, dia membuka saham untuk kepada usahawan-usahawan untuk melabur duit mereka ke syarikat tersebut. Anda sudah pasti akan menerima keuntungan, tetapi risiko untuk membuat saham adalah tinggi. Hal ini demikian akan membantu golongan-golongan muda untuk menyelesaikan masalah dan dapat membantu mereka tidak terlibat dengan sebarang masalah. Jelaslah bahawa mencari jalan untuk meningkatkan pendapatan adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Seterusnya saya serahkan kepada Daniel Chong. Baiklah, langkah keempat yang harus diambil oleh golongan muda ialah mereka haruslah memupuk tabiat menabung. Hal ini dikatakan demikian, wang yang ditabungkan terlebih dahulu dapat digunakan semasa kita kekurangan wang untuk membayar hutang pada masa depan. Sekiranya golongan muda menghadapi kecemasan yang tidak dapat dijangka, maka mereka dapat menggunakannya tanpa membuat pinjaman daripada individu atau institusi kewangan. Mbak kata peribahasa, sediakan payung sebelum hujan. Kesannya, kita dapat mengelakkan pinjaman dalam situasi yang kritikal melalui menabung dan secara tidak langsung dapat menghindari diri daripada beban atau masalah hutang. Mbak kata peribahasa, ingat sebelum kena, ingat sebelum habis. Seterusnya saya akan serahkan kepada Adina. Baiklah, jadi isi terakhir yang saya akan kupas berkenaan dengan topik perbincangan kami pada hari ini adalah membayar hutang mengikut masa yang telah ditetapkan. Hal ini kerana apabila seseorang individu itu mempunyai sikap yang suka bertangguh,
hutang yang mempunyai nilai yang sedikit pun lama kelamaannya akan menjadi banyak apatah lagi hutang yang sedia ada menimbul. Bukan itu sahaja, hal ini akan mendatangkan ataupun mencipta satu beban yang sukar terhadap individu itu dalam menguruskan pendapatan mereka. Jadi seperti yang diketahui umum, sikap manusia yang sering memandang enteng terhadap jumlah ataupun nilai yang dipinjam itu sendiri telah menyebabkan sikap yang suka bertangguh ini makin lama menjadi tabiat ataupun tradisi yang tersemat di dalam diri. Jadi secara tegasnya di sini, walaupun jumlah yang dipinjam itu melibatkan nilai yang sedikit, tetapi tempoh yang telah ditetapkan untuk membayar ataupun melangsaikan hutang tersebut haruslah dan sepatutnya ditepati bagi mengelakkan beban hutang yang semakin menimbul. Jadi di sini saya ingin membuat kesimpulan secara menyeluruh atas perbincangan kami pada hari ini di mana hutang boleh didefinisikan sebagai satu beban ataupun masalah yang dihadapi oleh seseorang individu itu yang akan menjejaskan pendapatan mereka, malah berlakunya ketidakcekapan dalam pengurusan kewangan. Seperti yang telah dibincangkan oleh kami berlima, terdapat 5 cara ataupun langkah bagi seseorang individu itu menyelesaikan masalah hutang mereka dengan menganalisis tabiat pendapatan, berhenti membuat hutang yang baharu, mencari jalan dalam menambahkan sumber pendapatan, memupuk tabiat menabung dan akhir sekali seperti yang saya terangkan adalah membayar hutang mengikut masa yang telah ditetapkan tanpa sikap yang suka bertanggung. Jadi di sini saya ingin menegaskan bahawa masalah hutang ini haruslah ditangani kerana rakyat Malaysia pada era ini telah berada pada tahap yang sangat-sangat kritikal di mana ia telah dibuktikan dalam satu kajian pada tahun 2018 yang melibatkan seramai 16,482 orang rakyat Malaysia telah muflis akibat aktiviti berhutang ini. Jadi sebagai kesimpulan akhir yang saya sangat-sangat tekankan, bahawa setiap individu haruslah menerapkan sikap ataupun sifat kesederhanaan dalam diri supaya dapat memupuk amalan berjimat cermat, justru meningkatkan ekonomi negara kerana masyarakat mempunyai pendapatan yang stabil serta meningkatkan dan menjana kuasa beli yang tinggi dalam jangka masa yang panjang. Jadi saya akhiri perbincangan kami berlima pada hari ini dengan satu ucapan ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Puan Julia selaku guru bahasa Melayu Tingkatan 5 dan juga rakan-rakan sekalian. Terima kasih. Okey, bagus. Okey, mantap. Baik. Okey, jadi di situ cikgu nampak kumpulan ni dapat menguraikan, memberi isi dan memberi contoh dengan mantap, bagus ya. Okey, tahniah cikgu ucapkan kepada semua ya. Cuma ada nanti dalam situasi bilik kuarantin tu, macam sekarang kan kamu telah diberi awal, tetapi dalam bilik kuarantin tu kamu tak tahu kamu akan dapat tema apa-apa. Tema apa yang kamu akan dapat kamu tak tahu. Jadi cikgu harap kamu bersedia dari sekarang dengan bacalah tema-tema yang ada dalam buku teks kamu, sebab soalan lisan ni akan diambil berdasarkan tema 18 tema yang ada dalam buku teks kamu, iaitu buku teks tingkatan 4 dan buku teks tingkatan 5. Jadi sebab tu cikgu kata kamu kena alert kena peka dengan tema-tema yang ada buku teks tu dengan membaca. Jadi bila kamu membaca buku teks, nanti kamu pasti cikgu yakin kamu akan berasa lebih ingin tahu. Jadi kamu akan baca bahan-bahan bacaan lain yang berkaitan. Kamu dah ada idea apa bahan yang kamu perlu explore lagi. Okey, dapat itu cikgu nak tekankan lah ya. Okey, bagus persediaannya mantap. Tahniah. Okey, seterusnya cikgu akan pergi kepada Sean. Sean, boleh buka kamera Sean? Okey, terima kasih cikgu. Sama, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Sama. Okey, seterusnya Sean. Okey Sean. Sean, tajuk sukan dan rekreasi Sean. Okey, cikgu minta seorang tolong bacakan. Siapa? Kendrick tak ada mic. Sean, siapa lagi kawan kamu? Daniel ada tak Daniel? Beta, siapa yang ada dalam ni? Beta? Sean, siapa dalam list?
Kelas beta yang ada sekarang? Sean. Buka kamera Sean. Rajinnya dia tutup kamera. Sean buka kamera Sean. Tak silap cikgu tadi cikgu nampak Daniel masuk tadi Sean. Betul tak? Daniel. Kendrick tak ada mic. Kendrick tolong usahakan dapatkan mic. Cikgu rasa dah lama dah Kendrick tak ada mic ni. Kamu boleh order di Shopee Kendrick mic ni webcam yang ada mic. Okay? Okay. Minggu depan cikgu harap dah ada dah. Okay Sean? Ready Sean? Tak apa Sean. Cikgu minta orang lain baca. Sean buka kamera Sean. Okay, cikgu minta Niranjana. Niranjana, boleh tolong cikgu bacakan muka surat OMG muka surat 4. Tajuk berkaitan dengan permainan sepak raga dan sepak takraw. Niranjana. Ada tak Niranjana? Cikgu, ulang sekali boleh saya tak dengar dengan jelas tadi. Muka surat 4 Niranjana. Ada tak buku OMG dengan kamu? Ada cikgu yang bahan 1 dengan bahan 2 Yes. Kamu baca bahan 1 dan bahan 2 cikgu minta Yau. Yau Yau? Yau boleh baca Yau? Yau? Yau Zikang. Yau. Ada mic tak Yau? Boleh on mic Yau? Boleh ready untuk bacaan bahan 2? Niranjana baca bahan 1, kamu baca bahan 2. Lepas tu baru cikgu akan soal Sean. Yau ada tak kat situ? Okay, nampaknya Yau tak ada Okay, cikgu minta bahan 2, cikgu minta Mira Dewi. Mira Dewi? Ya, cikgu. Okay, Mira Dewi nanti Niranjana baca bahan 1, seterusnya bahan 2 kamu baca Boleh? Okay, terima kasih. Niranjana silakan. Baik cikgu. Permainan sepak raga wujud sejak 600 tahun lalu. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, permainan ini bukan saja dimainkan oleh golongan bangsawan, malah rakyat jelata juga menggemarinya. Bola sepak raga diperbuat daripada bilah-bilah rotan yang dianyam bulat seperti raga sebesar isi buah kelapa sebanyak 2 atau 3 lapis. Jumlah pemain sepak raga bulatan tidak ada hadnya. Mereka boleh bermain dalam jumlah 4 orang, 6 orang, 8 orang ataupun lebih daripada itu. Dalam permainan sepak raga, beberapa orang pemain berdiri dan membentuk satu bulatan. Permainan ini dimulakan dengan salah seorang pemain melambung bola kepada rakannya. Rakannya itu akan menimang bola dengan kakinya sebanyak sekali atau beberapa kali sebelum menendangnya ke arah pemain lain. Pemain-pemain yang membentuk lingkungan atau bulatan itu mestilah bergilir-gilir menimang bola dan mengawalnya supaya tidak jatuh ke bumi. Jika bola terjatuh, pemain akan ditamatkan. Baiklah, terima kasih Niranjana. Seterusnya bahan 2. Silakan. Mira? Sepak takraw dipercayai berasal daripada permainan Cina iaitu cuju yang bermaksud menendang bola. Permainan ini terkenal di Malaysia dan Thailand pada tahun 1400. Nama sepak takraw dipilih sebagai nama rasmi bagi menghormati pandangan kedua-dua buah negara iaitu sepak diambil daripada perkataan bahasa Melayu manakala takraw pula berasal daripada perkataan Thailand yang membawa maksud bola yang dianyam.
Pada masa dahulu, bola ini diperbuat daripada rotan tetapi lama kelamaan digantikan dengan bola yang diperbuat daripada bahan fiber dan getah sintetik supaya tahan lama dan boleh dikawal dengan baik. Permainan ini terdiri daripada 2 pasukan dan setiap pasukan mempunyai 3 orang pemain. Gelangangnya mempunyai ukuran yang sama seperti gelanggang badminton, iaitu 13.4 meter kali 6.1 meter dengan ketinggian jaring 1.55 meter di tepi dan 1.52 meter di tengah. Pertandingan sepak takraw dijadikan acara sukan pada peringkat antarabangsa seperti Sukan Asia, Sukan Commonwealth Super Series dan sebagainya. Mata kemenangan bagi pasukan sepak takraw ialah 21. Jika seri, tambahan sebanyak 2 mata akan diberikan kepada setiap kumpulan. Jika masih seri, pasukan yang memperoleh 25 mata akan dikira sebagai pemenang. Setiap perlawanan membabitkan 2 set permainan dan jika seri, penentuan kemenangan akan dikira melalui set kedua. Baiklah, terima kasih Mira. Jadi itu ya petikan bahan rangsangan yang telah diterima oleh Sean. Jadi soalan untuk Sean. Bersedia ya Sean? Mic Sean. Baiklah, soalan pertama. Selain golongan bangsawan, siapakah yang menggemari permainan sepak raga? Selain golongan bangsawan, rakyat jelata juga yang mengemari permainan sepak raga. Okey, bagus Sean. Okey, soalan nombor 2. Bagaimanakah bola sepak raga dihasilkan? Bola sepak raga dihasilkan daripada bilah-bilah rotan yang dianyam bulat seperti raga sebesar isi buah kelapa. Sebanyak 2 atau 3 lapis. Okey, bagus Sean. Seterusnya soalan nombor 3. Namakan 2 negara yang sangat sinonim atau terkenal dengan permainan sepak takraw berdasarkan petikan tadi. 2 negara yang sangat sinonim dan terkenal dengan permainan sepak takraw adalah negara Malaysia dan negara Thailand. Okey, bagus Yelah kita sebab Malaysia tu kata nama jadi guna yelah Malaysia dan Thailand. Okey, bagus Sean. Dan soalan terakhir untuk Sean iaitu soalan pendapat pada pendapat kamu, apakah keunikan atau keistimewaan permainan sepak takraw berbanding sukan-sukan lain? Pada pendapat saya, keunikan dan keistimewaan permainan sepak takraw berbanding sukan-sukan lain adalah kerana bola tersebut diperbuat daripada rotan dan kos tersebut sangat murah dan permainannya sangat seronok. Ada lagi? Tak ada lagi. Okey, terima kasih. Jadi okey, bagus Sean dapat jawab dengan baik. Itu betul lah keunikan permainan sepak takraw. Sebenarnya orang dulu memang itu permainan pada waktu petang kos untuk membuat bola tu murah sebab diperbuat daripada rotan. Rotan tu mereka ambil daripada persekitaran kawasan perumahan, kawasan bukan perumahan lah, kita panggil kawasan kampung yang banyak rotan pada waktu tu. Orang dulu sangat kreatif jadi memang betul lah Sean cakap tadi kosnya murah.
Cuma sekarang ni telah ditukar kepada sintetik. Okey, bagus Sean. Jadi begitulah. Ada soalan? Ada apa-apa soalan Sean untuk tanya cikgu berkaitan dengan sesi individu ni? Nanti boleh jawab dengan yakin Boleh. Okey, bagus. Yang lain ada soalan tak? Jelas tak bagaimana stimulus yang kita jalankan ni? Nampak gaya untuk kumpulan beta kita tak dapat buat sebab ramai tak hadir beta. Jadi kita rasa kita tak perlulah buat. Betul tak Sean, kawan-kawan kamu yang sepatutnya kumpulan ni tak hadir ni? Sean? Tak ada, korang tak ada. Seorang pun tak datang? Seorang pun tak ada. Okey. Kamu dah kontak belum tu? Dah kontak belum? Dah Syazwani, Batwisha, Adam, Daniel dengan Nick. Semua tak respon ke Pak? Dia tak respon? Tak respon cikgu. Okey, tak apa. Cikgu buat andaian mungkin dia masih tidur. Okey. Sebenarnya apabila kamu tak datang, cikgu terpaksa bagi nama kepada ni PPD JPN nama kamu sebab habis je kelas cikgu akan key in data kamu itu antara sebab cikgu tekankan tentang kehadiran kamu. Jadi mulai minggu ini semua nama yang tak ada memang direct cikgu akan terus type dan terus hantar kepada JPN dan PPD ya. Yang 3 kali berturut-turut tak hadir ataupun yang selalu tak hadir ya. Selalu tak hadir. Okey, mulai Selasa minggu lepas ya. Okey ya, ingat kawan kelas gamma, lambda, beta, tolong ingatkan kawan-kawan yang tak hadir tu tolong hadir. Okey, seterusnya cikgu nak tekankan kepada kamu tentang kemahiran lisan. Cikgu beritahu kamu tema semua diambil dari buku teks ya, buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tapi cukup tak kamu hanya baca buku teks? Pastinya tak cukup, kamu kena cari maklumat-maklumat tambahan yang lain di luar. Okey, jelas Okey, selain daripada persediaan untuk lisan melalui pembacaan tema dalam buku teks kamu, pembacaan bahan-bahan dalam buku teks kamu, sebenarnya karangan kamu pun sama. Karangan kamu soalannya diambil berdasarkan tema yang ada dalam buku teks. Jadi sangat pentinglah kamu tahu apakah tema-tema yang ada dalam buku teks kamu. Ya, dan kamu tolong baca bahan yang ada dalam buku teks dan kamu kena baca bahan tambahan lain berkaitan tema dalam buku teks kamu. Cari bahan-bahan lain. Termasuklah bacalah contoh-contoh karangan. Ya, dan mulai minggu depan kamu sendiri yang akan menulis karangan. Hari tu cikgu bagi kamu tulis karangan, tetapi karangan tu kamu salin. Betul kamu salin daripada bahan memang cikgu minta kamu salin 4 karangan tersebut. Okey, cikgu dah tengok memang bagus semua karangan. Kali ni konsepnya cikgu nak kamu buat karangan tu sendiri berdasarkan grouping kamu tu, grup kamu tu. Okey, mungkin pengagihannya okey, seorang kan karangan kan biasa ada kalau karangan panjang tu biasanya ada 3 isi, ada pendahuluan, ada penutup. Jadi konsepnya nanti satu kumpulan 4 orang tu, 1 orang untuk pendahuluan, 2 orang untuk 2 isi dan seorang lagi untuk kesimpulan. Itu konsep sebab cikgu nak kamu terangkan di manakah teknik itu diaplikasikan dalam penulisan kamu. Itu konsepnya nanti. Jadi secara tak langsung apabila kita berlatih untuk kemahiran bertutur, sebenarnya kita juga bersedia untuk kemahiran menulis. Kemahiran yang sangat penting iaitu menulis karangan. Okey, jelas Ada soalan setakat ni? Pastikan habis kelas ni cikgu cikgu nak habis. Ayah ada soalan? Masuk yang bertutur tu cikgu akan tengok ada eye contact ke, mesti ada eye contact dengan yes, betul. Bagus soalan tu Niranjana. Okey, apabila kamu berada dalam bilik pentaksiran di hadapan kamu ialah 2 orang guru. Guru itu kamu tak kenal sebab itu bukannya guru SMK Tinggi Ajaya 2 orang guru. Jadi apa yang perlu kamu buat, masuk dalam bilik tu kamu greet dulu kamu bagi ucap selamat. Kemudian apabila kamu diarahkan duduk, kamu duduk. Seterusnya kamu akan mula disoal itu untuk individu.
Jadi kalau untuk kumpulan kamu juga akan diberi masa untuk duduk dan kamu akan diberitahu untuk mulakan lisan kamu. Jadi apa kamu perlu buat macam niranjana soalan kamu apabila kamu bercakap tak kiralah kamu nak ucap selamat ke ataupun kamu nak menjawab ya. Apa yang perlu mesti ada eye contact dengan pentaksir. Jangan cakap tunduk macam ni. Itu tak boleh. Mesti ada eye contact dengan pentaksir. Dan cakap tu mesti dalam keadaan duduk. Duduk pun mesti dalam keadaan betul. Duduk tegak. Duduk dalam keadaan bersedia. Tak nak duduk dalam keadaan duduk macam ni, macam kursi malas ke, tak nak. Mesti duduk dalam keadaan tegak. Okay? Sebab tu cikgu kata kamu penting datang awal, bersedia dalam keadaan baju yang smart, kemas, kemudian apa lagi cikgu cakap, kamu mesti dalam keadaan ceria, senyum, okey. Itu antara persediaan-persediaan semasa kamu berada pada hari kejadian. Tapi dalam sekarang ni, dalam beberapa bulan ni, persediaan kamu ialah banyakkan membaca, banyakkan membaca. Selain membaca, menonton. Contoh kalau kamu menonton televisyen ke menonton YouTube, menonton bahan-bahan ilmiah. Okey, menonton bahan-bahan yang berkualiti. Okey, menonton contoh ceramah, berita, forum, okey, ucapan, okey, ataupun taklimat. Itu bahan-bahan berkualiti, bahan-bahan ilmiah. Dan bahan-bahan yang kamu tonton tu, kamu dengar tu, kamu boleh masuk key in pula dalam data ni lah. Okey, jelas persediaan sekarang ni ialah banyakkan membaca, banyakkan mendengar, banyakkan menonton bahan ilmiah. Okey, jelas Okey, bagus. Soalan tu Niranjana, terima kasih. Cikgu pun terlupa nak beritahu tadi. Okey, ada soalan lain? Okey. Jadi nampak gaya tak ada soalan. Jadi cikgu nak kamu habis saja kelas. Cikgu habis awal ni. Ada lebih kurang 15 minit sebelum pukul 9. Jadi cikgu nak kamu terus bagi nama kepada penolong ketua kelas masing-masing. Satu kumpulan ada 4 orang kecuali kelas gamma. Kelas gamma ada satu grup yang ada ada 5 orang ke Okey, satu grup ada 5 orang. 6 kumpulan ada 4 orang, satu grup ada 5 orang. Yang lain semua 4 orang. Satu kumpulan ada 4 orang. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Jelas Okey? Boleh? Okey, dan penolong ketua kelas tolong bagi nama kepada cikgu paling lewat malam ni, ya. Okey, itu saja. Terima kasih Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you cikgu. Selamat cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama Sean. Sean? Ya cikgu. Adam tak datang hari ni? Tak ada cikgu. Kamu kontak dia tak? Kontak cikgu tapi dia tak jawab saya. Ya. Adik kelas mana Adik Zafran. Adik? Ada ke tak ada adik tu? Dia gamma you. Oh, gamma. Okey. Adib. Sihat Adib? Sihat you. Alhamdulillah. Maxim? Maxim? Ya. Okey, sihat Maxim? Sihat. Okey. Bye. Kelas apa lepas ni Maxim? PSV ya. Alright. Okay, thank you. Okay, bye. Bye. Danish. Danish? Oh, Danish. Di manakah Danish? Ya. Ada Danish? Tengah kehadiran. Ya. Okay, alright. Nanti cikgu masukkan. Hari tu kan Danish, cikgu rupanya tak record masa kelas kamu hari tu.
Hari Cikgu record. pun nak record masa hari Selasa. Cikgu ingatkan cikgu dah tekan record Terima kasih cikgu. Sama. Okay, bye Adi. Assalamualaikum. Tak tahu lah, saya tak perasan. Ayu kata cikgu tak record rupanya. Patutlah cikgu tengok dalam Gmail cikgu. Dua hari tak masuk-masuk. Biasa dia habis je, tak lama lepas tu hari yang sama dia akan masukkan. Jadi hari tu cikgu tak dapatlah nak bagi recording tu. Kan cikgu kata cikgu nak bagi supaya kamu boleh dengar semula kan recording tu. Topik hari ni apa lah? Topik hari ni kemahiran lisan. Ataupun kemahiran bertutur. Okay? Okay, Danish, bye. Assalamualaikum. Subjek apa Danish lepas ni? Ekonomi. Alright, okay, bye. Kamu ambil ekonomi ke?